Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyak di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Sebelum kita pergi mempelajari atau memahami amanat-amanat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, mari kita cuba tengok amanat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis-hadis kursi. Hadis kursi yang kita akan belajar pada pagi ini ialah hadis yang ke-9 Hadis yang ke-8 sudah ada? Sudah belum yang ke-8? Sudah. Hadis yang ke-9 ni dalam muka surat 379. Muka surat 379. Betul tak muka surat? Betul Ada yang tak jumpa muka surat 379 muka surat 379, balik belakang. Hadis yang al-hadisut tasi', hadis yang ke-9, an Wa'ilah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan daripada Wa'ilah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, Rasulullah bersabda, qala Allah ta'ala. Ini mana Rasulullah meriwayatkan daripada Allah Ta'ala sendiri. Wa'ilah ni meriwayatkan daripada Rasulullah. Ada style hadis kursi dia lagu tu. Qala Allah Ta'ala, ana inda zanni abdi. Ana ni mana aku, inda zanni ni menurut sangkaan abdi hambaku bi terhadapku atau kepadaku. Aku ini mengikut sangkaan hambaku kepadaku. Falyazunnu, maka selakanlah menyangka bi aku masya'a sekehendaknya. Apa maksud hadis ni? Ana inda zanni abdi bi, maksudnya aku ni mengikut sangkaan hambaku terhadap aku. Kalau kita sangka baik terhadap Allah, maka Allah Ta'ala akan turut sangkaan kita tu. Sebaliknya kalau kita menyangka negatif ataupun menyangka tidak baik, maka Allah akan ikut sangkaan itu. Oleh kerana itu Tuhan beri kebebasan. Falyazunnu bi masya, maka selakanlah nak dia nak skor lah ke mana terhadap aku tu, terpulai ke dia lah. Nak skor baik ke, skor jahat ke, nak optimis ke, nak pesimis ke, nak putus asa ke, nak berharap ke, itu terpulai ke dia lah. Balik Allah Ta'ala, balik aku tidak kurang sekarang. Jadi saudara-saudara sekalian, hadis ni besar artinya kepada kita. Sebab tiap-tiap hari kita ni senantiasa berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hati kita senantiasa berkiblat kepada Allah. Oleh kerana tu kita kena didik diri kita, didik perasaan kita supaya senantiasa bersangka baik terhadap Allah. Bersangka baik terhadap Allah, jangan duduk sangka jahat. Misalnya kalau berlaku apa-apa hal, biasanya kita mudah nak tafsir. Kita tafsir kosir-kosir, kita tafsir yang bukan-bukan. Maka akhirnya Allah Ta'ala ikut area dia lah. Dia dah tafsir lah kau tu, biar jadi begitulah. Oleh kerana tu kita kena tafsir kau baik semua, ataupun kita kena bersangka baik terhadap Allah Ta'ala. InsyaAllah sangkaan baik itu akan membawa berkat kepada kita, dan insyaAllah Tuhan akan ikut sangkaan kita itu. Misalnya lagu mana? Misalnya kalau berlaku sesuatu yang tidak baik, tapi hak ni berasa berjuruh dah orang Melayu kita ni. Kalau berlaku kemalangan ke, berlaku apa-apa ke yang tidak baik, biasanya orang Melayu kata mungkin ada hikmah Allah Ta'ala lah tu. Mungkin ada hikmah yang baik yang Tuhan nak beri kepada aku, begini.
Jadi comel kata hubungan kita dengan Tuhan pun comel. Tidak gitu kan? Sebab kalau kita duk tafsir kosir-kosir pun, duk tafsir karut-karut pun, selain daripada ianya merugikan, tapi hak fakta sebenar, hakikat sebenar kita tak tahu juga. Tidak gitu kan? Kita tak tahu hak sebenar nak berlaku lagu mana. Cuma kita duk kara, kosir duk kara sana kara, duk karut sana karut sini. Tak kena lagu tu. Kita kena beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah senantiasa bersangka baik. Hendaklah bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersangka buruk. Sama juga dengan doa. Dengan doa ni Tuhan sudah berjanji dah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku akan tunai. Aku akan respon doa kamu tu. Aku akan sahut doa kamu, aku akan tunai doa kamu. Tuhan sudah berjanji dah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan juga kita yakin dari segi akidah kita, dari segi iman kita sudah yakin bahawa Allah tidak akan mungkin janji. Oleh kerana itu kita kena bersangka baik terhadap Allah. Walaupun kita sudah banyak berdoa, kita sudah banyak sembahyang hajat, sudah banyak munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hak kita nak tunggu tu taknya mari-mari. Dah kata kan? Taknya mari-mari, tak selesai-selesai masalah. Kadang-kadang mari juga buah syaitan. Babalah berdoa tak jadi apa. Babalah sembahyang hajat tak jadi apa. Itu makna bersangka jahat. Tuhan tak layan ni, duk minta macam-macam. Kita tahu mana Tuhan tak layan. Kita tahu mana Tuhan tidak berbuat apa-apa. Sedangkan dia sudah berjanji dalam satu kenyataannya di dalam Al-Quran yang begitu tegas. Dan salah satu daripada sangka jahat terhadap Allah Ta'ala ni ialah berputus asa. Orang panggil perah ke apa ni? Perah kau, kecewa kau dan sebagainya. Jenis-jenis perasaan tu, putus angin dan sebagainya. Dan juga tidak ada harapan lagi. Itu semua termasuk dalam orang panggil bersangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Jadi bersangka buruk ni dari segi pembinaan psikologi, pembinaan diri pun tidak bagus. Dari segi motivasi pun tidak bagus. Sebab tu dah dalam Islam kita ni, dia tak serupa dengan budaya atau tamadun barat. Tamadun barat ni dalam komunikasi dia kata dalam hubungan kita dengan manusia ni, kita kena sangka jahat dulu. Kita kena letak orang ni jahat sehingga ternyata dia baik, barulah kita percaya dia baik. Tu style barat. Bagi kita orang Islam tidak begitu. Kita orang Islam, kita kena bersangka baik dulu. Kena bersangka baik, orang ni baik insya-Allah, pasal dia ni baik, sehingga ternyata dia jahat dan terbukti dia jahat, tak ada masalah lah. Kena layan secara adil lah. Sehingga ada disebut qala ba'dus salaf. Ba'dus salaf ni orang hak zaman Rasulullah dulu dan zaman abad-abad yang terbaik. Abad yang terbaik, abad qarun pertama, qarun kedua tu dipanggil salaf. Dia tak sebut nama. Dia kata jika kamu bersangka baik, kemudian ternyata salah. Ternyata salah sangkaan kamu tu. Kamu bersangka baik terhadap seseorang, akhirnya ternyata salah sangkaan baik itu, masih lebih baik daripada kamu bersangka jahat dan ternyata betul. Boleh faham tak? Kamu bersangka baik terhadap seseorang dengan harapan baik, kemudian ternyata salah, tak baik rupa-rupanya, masih lebih baik berbanding dengan kamu bersangka jahat ke dia, kemudian ternyata betul. Siapa peringkat tu nak? Itu sesama manusia. Kita kena bersangka baik sesama makhluk Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala sendiri kan? Lagi-lagilah kena bersangka baik, sebab Allah tu maha baik, pusat kepada segala kebaikan, dan segala-galanya kebaikan atas dunia ni bermula daripada Allah Ta'ala, dan semuanya hak Tuhan buat ni dengan tujuan yang baik belaka. Cuma kita tak reti lah dia punya sistem takdir Allah Ta'ala tu. Sistem qada-qada tu kadang-kadang kita dah tafsir-tafsir, kita sendiri pun tak reti. Lalu kita mentafsirkan sesuatu yang kita sendiri tak reti.
maka duk kara lah macam-macam jenis. Lagi masalah mimpi. Apabila kita mimpi, kita jangan nak cerita kat orang. Mimpi kita disebut adalah hadis Nabi, kamu jangan cerita kat orang mimpi kamu tu. Takut-takut mimpi yang kamu mimpi itu berlaku benda yang tidak baik. Apatah lagi kalau mimpi itu mimpi buruk, jangan kamu cerita kat orang. Biar kamu dengan Allah je. Ataupun kalau kamu nak cerita juga, cerita kepada orang baik-baik. Orang baik-baik, orang yang berilmu, orang yang mempunyai pemikiran yang baik, dan juga orang yang berpegang kepada agama yang baik. Tak apa, sebab dia akan bersangka baik terhadap Allah Ta'ala. Tapi kalau kita cerita kepada orang jahil, cerita kepada orang tak erti, dia akan tafsir kosong-kosong. Dia takbir sana, takbir kosong-kosong, kau-kau. Akhir sekali Allah Ta'ala akan ikut sebagaimana yang disangka. Jadi kita kena, pendek kata, hadis ni nak ajar kita supaya kita bersikap, orang panggil apa, bersikap optimis. Bersikap optimis, bersikap bersangka baik, dan bersikap harap semua. Lagipun orang yang bersikap lagu ni, dari segi sikap dia pun, dia orang panggil, dia panggil dalam istilah sekarang, dia panggil positive thinking. Positive thinking ni senantiasa berfikir baik, senantiasa melayani sesuatu dengan cara yang baik, tidak bersangka jahat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pun dari segi darah pun tak naik. Orang ada darah tinggi berapa kan? Orang ada darah tinggi, ada jatuh berapa kan? Kalau bersangka baik terhadap Allah ni, dengan sendiri dia tenang, tekanan darah pun tak naik. Tapi kalau dia duk bersangka jahat sama, gedebar sama, tak ada lama beleping rebah kawan tu. Hak tu kadang-kadang rebah dalam bilik air ke apa ni. Kadang-kadang dia karam mari tu. Duk karam mari koseh-koseh tu, akhir dia tak tertangguh. Jiwa dia tak tertangguh. Hasil duduk karam sana. Supaya juga seorang isteri. Seorang isteri duk karam mari dalam, suami aku nak bini lain kan. Suami aku ni begini kan, benci dak aku kan. Dia duk karam mari tu. Kara mari, Iblis pun halah lagi. Iblis jauh halak akhir sekali rubah peleping. Yang keduanya pula, balik suami pun janganlah duk buat benda-benda yang menyebabkan orang bersangka jahat. Kena adil lah balik suami pun. Adil tu memang sikap, itu sudah dasar tak lagi dah. Pendek kata, kita diajak oleh hadis ni supaya kita sentiasa, orang pendengar Allah Ta'ala ni kena mesti bersangka baik. Di waktu yang sama kena ikutlah peraturan-peraturan yang baik tu. Janganlah pula aku ni tak apa, Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang, buat dosa secara mana pun Dia pemaaf dan penyayang, kita gasak dulu, lepas tu bersangka baik lagu tu tak kena. Bersangka baik yang menyebabkan kita ni muati, menyebabkan akan terbuka buat benda jahat, tak kena lagu tu. Atau bersangka baik untuk membuka peluang buat jahat, tak boleh. Oleh kerana kita ni bersangka baik, di waktu yang sama kena ikut cara yang baik. Ya. Kini kadang-kadang masyarakat ini banyak pihak ni bilang dapat apa paksa. Jadi manusia ni tak berapa baik lah. Segi semua sebi. Baik curi, baik macam-macam. Jadi mak dengan pabit macam-macam. Tapi kita memang kita tak baik sangka kok Tuhan jangan. Ya. Bersangka baik itu memang hak asasi manusia. Tapi keadaan hak asasi manusia, setiap manusia, walaqad karramna bani Adam, itu dasar. Itu soal dasar. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami hormati anak Adam ini. Tak kira dia kafir, tak kira dia Islam. Itu hak asasi yang diberi oleh Allah kepada seluruh manusia. Oleh kerana itu, dia adalah menjadi hak dia mendapat penghormatan dan mendapat, orang panggil apa nama tu, layanan yang baik daripada orang lain. Semua kita juga adalah hak asasi dia, kita menghormati dia. Dia juga menjadi hak asasi kita menghormati kita. Maka berlakulah menghormati di antara satu sama lain. Tapi kalau start gay tu skor jahat selalu, putuslah komunikasi dan tak akan berlakulah hubungan baik tu. Moga duk skor jahat sama. Akan marilah macam-macam kasat lah kena skor jahat kan. Jadi kaedahnya begini. Hadis ni bukan berarti
nak menghapuskan sikap berhati-hati. Nah, sikap berhati-hati, sikap berwaspada tu memang kena ada semua lah dalam hubungan dengan manusia ni. Jadi bersangka baik pun berwaspada tu memang kena ada semua. Itu hak dengan manusia. Tapi kalau dengan Tuhan kena 100% bersangka baik. Sebab Tuhan ni maha baik. Nah, tak boleh kita kata Tuhan pun kena waspada juga. Tak boleh lagu tu. Tuhan ni dia tak ada sifat zalim, tak ada buat tu, tak ada. Kita kena yakin. Dari segi akidah tu kena yakin. Hak dengan manusia memang kena berwaspada. Tapi dalam konteks hadis ni, jadi Allah Ta'ala kata, aku ni ikut sakit hamba aku. Kalau dia suka baik, optimis, insya-Allah, mana maksudnya dia akan layan kebaikan itu. Tapi kalau suka jahat, aku akan layan dia. Dia suka jahat, ikut sakit dia lah. Jadi selekeh lah. Dia nak suka orang kat aku pun selekeh. Jadi maksudnya dia beri kebebasan lah. Walau bagaimanapun kita hendaklah senantiasa bersangka baik pada Allah Ta'ala dan senantiasa optimis, walaupun kadang-kadang orang panggil kita mentafsirkan yang suasana-suasana tertentu yang kadang-kadang mari juga